Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pengerusi, terima kasih Pengerusi kita malam ini. Tajuk saya ialah Batu Belah, Batu Bertangkup. Rasanya tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni dulu. Saya pun pernah tengok dulu-dulu, cuma saya tak puas hati, saya nak tengok lagi sekali, saya nak cerita pula tentang tajuk. Saya tengok sekejap, saya rasa macam ada pengejaran yang tak kena dengan saya, tapi saya akan ulas selepas habis cerita. Pada suatu petang yang hening di sebuah di tepi sungai, Pak Melo ataupun Pak Pekan, ayah kepada Melo dan Pekan, sedang menangguk untuk menangkap ikan. Ikhtiarnya dalam beberapa ketika berjaya mendapat seekor ikan. Setelah dapat seekor ikan, beliau pun pulang ke rumah. Di rumah, isteri sedang menunggu. "Kemanalah ayah kamu ni?" kata Mak Tanjung. "Daripada pagi sampai ke petang, hari ni tak masuk ke hutan mengambil rotan." Tiba-tiba kedengaran salam diberi di luar rumah. "Assalamualaikum." "Ha Mak," kata si Melo, "itu ayah dah pulang." "Ya Melo, pergilah dapatkan ayah kamu, bukakanlah pintu untuknya." Kemudian apabila pintu dibuka, si Pekan dari belakang, "Ayah dah pulang, ayah dah pulang, ayah dah pulang." Dengan suasana yang cukup gembira. Mak," kata si Melo, "ayah bawa pulang ikan." Kemudian ayah berkata, 7 hari makan bulan, akhirnya dapat juga aku ikan temakul ini," kata ayah. Sedapnya bang, ada telur tak ikan ni?" kata Mak Tanjung. "Tak tahulah Mak Melo, cubalah kamu siang. Selepas kau siang, barulah kita dapat tengok sama ada telur atau tidak," kata ayah Melo. "Melo, ambil ikan ini, bawakan ke dapur. Kau sianglah ikan ni," kata Mak Tanjung. Kemudian, "Bang, basah kuyup bang." "Itulah cuaca pada asalnya okey. Bukan, cuaca pada asalnya bagus. Di penghujung hujan jadi basah. Nanti saya ambilkan kain pelikat." Kemudian Mak Tanjung pun ambilkan pelikat ini, serahkan. "Ni bang kain pelikatnya." "Terima kasih Mak," kata pakai. Kemudian ibu mengarahkan Melur. "Melur, ambilkan air untuk ibu, untuk ayah." Melur pun datang. "Ini airnya Mak." "Abang, silalah minum." Kemudian sedang ibunya bertanya, "Di mana ayah dapat, bapak dapat ikan ini?" "Saya dapat ikan ini di Teluk Puaka." "Tidak bahayakah itu Pak?" "Bahaya jugalah. Tempat itu berpuaka." "Iya, tapi yang puakanya itu pokok binjai," katanya. Pokok binjai. Menurut cerita, di situ ada puaka yang menunggu pokok binjai, di mana datang seorang yang hebat daripada Bugis yang bernama Daing Perkasa, telah pergi ke pokok tersebut. Dia menceritakan kepada ibunya, ibunya si Melo, Mak Tanjung tadi, pergi ke pokok tersebut dan mengikhtiar untuk menghalau puaka tersebut. Dalam usahanya untuk menghalau puaka tersebut, dia berjaya, di mana puaka tersebut telah disumpah menjadi buah binjai, dan kemudian dia membelah batu, membaling buah binjai tersebut di dalam buah batu dengan sumpahan, "Kau tidak akan keluar daripada batu tersebut." Dan batu tersebut dipanggil Batu Belah, Batu Telakut. Di situ datang ceritanya Batu Belah, Batu Telakut. Kemudian apabila di siang balik ke rumah, suasana di rumah yang baru selepas hujan, anaknya setelah menyang ikan, membawa ikan, memanggil pada ibu, "Ibu, ikan sudah disiang." Kata, "Ada telur tak?" "Tak ada ibu." Ibunya yang riang terus bertukar menjadi sukul. Lalu lari ke hujung bilik, lantas menangis.
Ayahnya melihat bangun daripada duduk yang selesa setelah memakai kain sarung, terus menyapa ibu. Kenapa, Mak Tanjung? Saya sebenarnya sangat kempunan teringin sangat untuk makan telur tebakul. Dengan mendengar rintihan ibu isterinya tadi itu, beliau lantas turun, menukar pakaian, terus ingin keluar untuk menangkap semula, pergi mencari ikan tebakul. Kemudian ibu tadi yang subur berlari mengejar ayah dan mengata, tak payahlah Pak, kerana sudah hampir malam ni Pak. Tak apa, tidak mengapa, aku akan cuba dapatkan telur tebakul. Setelah sekian lama menunggu, setelah ayahnya keluar untuk mendapatkan ikan tebakul, menunggu dan menunggu, sehingga kan kerisauan mula timbul di dalam hati ibu tadi. Dia mula menyebut pada ayahnya, "Kemanalah ayah kamu ini? Tak pulang-pulang, sudah hampir lewat malam. Susah hati ibu," kata. Sambil merintih tadi, dia minta anaknya mendapatkan air, anaknya berikan air. Sebelum dia sempat untuk menghirup air tersebut, gelas itu terjatuh daripada tangannya. Lalu hatinya terus berderau dan mengatakan, ini satu petanda tidak baik. Terus dia menyapa anaknya, "Melur, ibu mau keluar dan ambilkan obor, mau mencari ayah kamu." Dia ingin mencari suaminya di tengah malam. Dalam dia berikhtiar mencari dan suasana gelap dengan berpandukan obor, dia nampak sekujur tubuh yang tidak jauh daripadanya. Dia pasti itu suaminya. Dia berlari mendapatkan tubuh tadi itu dan mendapati betul itu suaminya. Lalu dia menangis dan kata, "Allah bang, kenapa begini?" Dan dia melihat di tangan suaminya tadi itu ada seekor ikan temakul. Dia mengambil ikan temakul. "Kerana kamulah suami aku terkorban." Dia lemparkan ikan tersebut. Dan cerita itu berlalu. Maka si Mak Tanjung tadi menjadi janda, kesedihan kematian suami, dan mengambil kerja memotong rotan dan membuat atap nipah. Dalam dia membuat atap nipah itu, anak-anaknya ada bersama membantu urusan mencari nafkah harian dengan membuat atap nipah. Anaknya yang bernama Pekan datang menyapa ibu. "Ibu, masakan Kak Melur tak enak bu, kerana tak ada ikan temakul." Ibunya tersentak. Setelah sekian lama, teringat kembali ikan temakul. Lantas dia mengatakan pada anak, "Melur, tolong tengokkan Pekan ya. Ibu teringin nak makan ikan temakul. Ibu ingin mencarinya." Lantas dia mengambil jala, pergi ke sungai dan berikhtiar, bersungguh-sungguh. Akhirnya dapat ikan temakul seekor dan dibawanya pulang. Dia diminta anaknya siang dan ternyata ada telur di dalam ikan tersebut. Dia memesan pada anak, "Ikan ini sudah disiang, kau masaklah Melur. Mak nak pergi ke kubur ayah," katanya. "Dan kalau dah masak, tolong gorengkan ikan, tolong tinggalkan untuk mak sebahagian. Ya, nanti balik, nanti mak makan," katanya. Setelah itu, ibunya keluar, anaknya Melur masak. Setelah masak, sudah siap masak, adiknya Pekan lapar nak makan. Tapi bila adik nak makan, minta makanan pada kakak pun serahkan makanan, nasi, belau ikan dan katanya dan sedikit secubit ikan temakul yang setelah dibagi-bagikan, bagi 3. Dia hanya memakan telur tersebut. Kakaknya kata, "Kenapa makan telur? Makanlah yang lain." "Sedaplah telur ni kak, aku mau lagi. Aku mau lagi telur ni kak, aku mau lagi telur ni." Tak boleh. Dia menghentak-hentakkan badan, menjatuh dan merebah-rebahkan badan. Akhirnya dia tidak tertahan. Dia ambil bahagian dia pada adik, beri pada adik. Adik makan dan dia nak lagi dan bentak-bentak dan mengamuk-ngamuk, memanjat-manjat dinding. Manjat-manjat dinding, nak juga. Akhirnya terpaksa juga bahagi telur tadi dengan perasaan yang berat, dirampas daripada tangan kakaknya tadi itu. Kakaknya bagi option, bagi pilihan dengan mengambil telur ayam. Adik dia tadi tak mau, dia lemparkan telur ayam. Tak mau telur ayam, nak telur itu juga. Akhirnya telur itu dimakan oleh adik. Setelah dimakan oleh adik, berapa minit kemudian ibunya pulang. "Melur, sudah makan?" "Sudah ibu. Telur mak tadi yang mak pesan tadi itu ada." "Ibu makanlah dulu di dapur." Kemudian ibunya pergi ke dapur,
Setelah membuka tudung saji, tak nampak ikan telur temakul itu di dalam sajian tersebut. Mana telur temakul yang mak pesankan tadi? Ibu tengah bercakap dengan kamu belum? Mana telur yang ibu pesankan tadi? Sudah dimakan semua pekan, ibu. Kau ni melur. Kecewa sungguh, mak. Mengharapkan kamu menjaga telur yang kecil itu pun tidak boleh. Mak sangat kecewa. Dan ibu tadi tidak makan sehingga kelewat malam. Dan anak yang si melur ini risau. Lantas dia lihat maknya sedang baring dan menyapa, Ibu, marilah makan. Marilah makan, ibu. Sudah lewat malam, ibu tak makan lagi. Aku rasa tidak mau makan lagi melur. Biar sajalah aku dimakan, ditelan oleh batu belah batu telangkup. Tolonglah ibu, jangan kata begitu ibu. Tolonglah ibu, janganlah ibu. Akhirnya ibu kata, tak apalah, kau tengoklah adik kau. Setelah dia tengok adiknya, dia lihat patah balik. Keadaan senyap, lihat maknya sudah tiada. Mencari-cari ibu. Anaknya tadi tu ibu. Ternyata pintu rumah sudah terbuka. Dan teringat pesan mak, kata mak tadi, tidak mau makan dan biarlah aku dimakan oleh batu telangkup. Dia mengejar ibu. Ibu dalam suasana malam itu. Ibu. Cuaca mula bergoyang. Angin mula bertiup. Keadaan mula menjadi kucar-kacir. Tidak karuan. Ibu tadi berlari. Batu telangkup. Telanlah aku. Bukalah engkau, telanlah aku. Bukalah engkau, telanlah aku. Batu telangkup. Sambil berlari. Anaknya di belakang, ibu, pekan masih belum minum. Sempat lagi si ibu itu memerah susu untuk dia. Sebab dah dapat susu tu dilantikkan kerana nakkan ibu tadi. Berlari dan berlari. Akhirnya ternyata terlambat. Kerana itu batu telangkup sudah pun terbuka. Dan ibunya memasuki batu telangkup tersebut, lantas terus tertutup. Saya ingin sambung lagi cerita ni, cerita panjang. Saya tahu menarik, tapi saya habiskan dulu. Dan sedikit pengajaran di sini yang saya tengok daripada awalnya, ia berkesan untuk menakut-nakutkan anak. Jangan degil cakap mak. Nanti mak minta batu telangkup, telan mak nanti nak. Okay, dia berkesan, zaman saya itu berkesan. Tapi apabila saya tengok moral of the story, ibu dia ni love with condition, without condition anak ni. Takkan pasal telur temakul nak bunuh diri. Kan saya tak nampak logik cerita tu di situ. Kerana nak ikutkan sepatutnya seorang ibu harus lebih tough, ya, mantap. Itu anugerah Allah Ta'ala. Dia patut jaga anak tu tadi. Alikam terbakul sekalipun boleh cari lagi. Takkanlah sampai tahap nak buka batu telangkup nak tuju masuk dalam tu mati. Begitulah sedikit pengajaran. Ada dua pengajaran di situ. Satu untuk menasihati anak supaya behave atau menjaga tingkah laku, dan keduanya di situ ibu haruslah ada jati diri atau ada perasaan love without condition. Anak macam mana jahat nakal sekalipun, tak payahlah kita sampai mengajuk, ya. Kita kena ada good komunikasi yang baik lah. Kita kena faham hati anak. Anak tu tak faham kita kadang-kadang, tak apalah, kita faham anak, so mengalah lah. Lebih kurang begitulah moral of the story yang di sebaliknya yang saya sendiri create. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.